وعلى آله وصحبه أولي الفضل والدرجات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Sentiasa kita bersyukur kepada Allah dan bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan kurnia daripadanya dan tidak pernah lupa untuk menyampaikan akan segala nikmat kepada kita, sehingga pada malam ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang begitu besar untuk kita mengingati akan nikmatnya yang paling besar dan rahmatnya yang paling agung, yang dengan sebab rahmat itu kita merasakan akan keistimewaan hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utuskan engkau wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Maka segala dari kasih sayang yang kita rasakan, baik yang bersumber daripada kedua orang tua kita ataupun orang lain, begitu juga dengan perilaku kebaikan yang diberikan, yang kita terima, semuanya adalah merupakan keberkatan rahmat yang diutuskan oleh Allah, yang telah pun diutuskan oleh Allah, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tiada perbuatan-perbuatan yang baik itu kecuali puncanya kembali kepada Sayyidul Mursalin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat berkumpul, ketika itu mereka memuji kepada para anbiya wal mursalin. Di kalangan mereka mengatakan, sesungguhnya Adam adalah seorang yang sangat hebat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah telah hembuskan kepadanya ruh. Seorang sahabat mengatakan Nabi Ibrahim lebih hebat, dicampakkan ke dalam daripada api, kemudian disuruh sejuk akan api tersebut dan dilantik beliau sebagai Khalilullah. Kata seorang lagi mengatakan Nabi Musa itu adalah lebih baik, dia telah mendapat berbicara dengan Allah menjadi kalimullah. Seorang mengatakan Nabi Isa itu sangat hebat, si kecil lagi sudah dapat berbicara, kemudian dia itu disebut sebagai Ruhullah. Nabi yang kebetulan lalu dan mendengar akan perkataan para sahabat mengatakan, kamu mengatakan Nabi Adam itu hebat, benar hebat, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihembuskan baginya ruh. Kamu menyatakan akan kehebatan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, benar. Kamu menyatakan tentang Nabi Musa yang disebut sebagai kalimullah, begitu juga Isa sebagai Ruhullah. Akan tetapi aku adalah Sayyidu waladi Adnan wala fakhar. Tetapi aku adalah penghulu segala daripada Bani Adam ini, dan aku bukanlah sombong dengannya. Nanti hari kiamat akan aku pegang adalah liwaul hamdi, dan di bawah aku seluruh semuanya, termasuklah Nabi Adam juga akan berada di bawah benderaku. Akulah orang yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga wala fakhar, dan aku bukan sombong, cuma ingin memberitahu kepada kamu akan nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Baginda Rasulullah nak bagi tahu
kepada para sahabat adalah supaya para sahabat melihat akan kehebatan dan juga daripada hebatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana setiap hati yang merasa hebat kepada sesuatu pasti akan dikasihi dan dikagumi, yang lahir daripada kasih sayang dan juga cinta serta kekaguman itu untuk ianya menjadikan ianya sebagai role model atau contoh di dalam kehidupannya. Begitu juga orang-orang yang berbangga dan juga yang merasa hebat akan seseorang itu, pastilah dianya akan suka mengongsi kepada kehebatan seseorang yang dia rasa hebat kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Begitulah para sahabat ketika merasakan kehebatan baginda Rasulullah, tidak hanya dirasakan dan disimpan di dalam diri mereka, akan tetapi diceritakan pula kepada keluarganya, kepada anak dan isterinya, kepada jirannya dan juga kepada masyarakatnya, sehingga lahir dan tumbuhlah ketika itu insan-insan yang cinta dan mengambil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh di dalam kehidupan mereka. Hadirin, adakah kita ini benar merasakan hebatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga pasti kalau kita merasa hebat, tidaklah yang banyak keluar daripada mulut kita kecuali selawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Tidaklah kalau kita merasakan hebat kecuali kita pasti akan ceritakan kehebatan itu kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Tidaklah kita merasa hebat baginda Rasulullah kecuali kalau kita jumpa seseorang, pasti cerita yang kita ceritakan adalah cerita ke baginda Rasulullah. Akan tetapi kenapa kita banyak cerita kepada orang-orang lain yang kadang-kadang orang itu bukannya ahli ta'at, bahkan orang itu sekalipun tak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sanggup ceritakan kepada keluarga kita, kita cerita bersama dengan para sahabat kita. Sehingga kenapa kita ceritakan? Kerana kita mengagumi dan merasa hebat kepada insan yang kita ceritakan itu malang bagi umat Nabi Muhammad, yang merasakan ada yang lebih hebat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan baginda Rasulullah lah penyebab kita umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kelebihan yang luar biasa, sehingga kita menjadi penghuni yang akan masuk ke dalam syurga yang pertama sebelum umat-umat yang sebelumnya. Ini semua adalah merupakan keberkatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita merasakan kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan yang melahirkan cinta, yang apabila kita melaungkan, yang kita dengarkan dari selawat dan salam, kita turut berselawat kepada baginda Rasulullah. Ketika mana kita membaca qasidah memuji kepada baginda Rasulullah, sehingga benar mengetuk kepada hati-hati kita akan kerinduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian orang-orang yang menunggu baginda Rasulullah ketika berhijrah, sebelum sampainya baginda Rasulullah setiap hari mereka akan menunggu di luar Madinah dalam keadaan cuaca yang tak menentu ketika itu, dalam keadaan panas terik dan juga sejuk. Mereka menanti dan menanti dalam jangka masa yang begitu panjang. Kalau tak sampai, akhirnya mereka akan kembali dan besoknya kembali pulang untuk menyambut dan menanti kepada baginda Rasulullah. Kenapa mereka bersikap demikian? Kerana kerinduan kepada baginda Rasulullah. Salman Al-Farisi yang ketika itu menjadi hamba kepada seorang Yahudi, yang diupah ketika itu dia untuk memanjat kepada pohon-pohon kurma. Tak kala sampainya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau berada di atas pohon kurma sedang memetik kepada buah kurma. Ketika itu ada seorang Yahudi mengatakan Nabi telah sampai ke Madinah. Dia dengar berita itu kerana sekian lama sudah dia mendengar dan dia pelajari adanya seorang Nabi yang benar yang akan datang ke Yathrib ataupun Madinah. Ketika mendengar akan berita tersebut, ketika itu bergetar badannya, tak tertahan menanggung rindu kepada baginda Rasulullah. Seraya ketika itu dia turun, melurut turunnya ke bawah. Yang diluruti itu adalah pohon kurma.
Kita nak tengok pohon kurma itu lebih kurang pohon kelapa sawit kita itu. Bayangkan dia melurut turun, bayangkan hilang kesakitan ketika melurut jatuh turun itu kerana kerinduan kepada baginda Rasulullah. Sehingga hairan tuannya mengatakan, kenapa kau sibuk ketika mana mendengar akan nama Muhammad tersebut? Ketika itu dia mengatakan, aku ingin sangat untuk bertemu dengannya. Mana lahir kerinduan ini? Kerana merasa hebat dan sangat mengenal kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa yang kita tidak merasa hebat? Kerana kita tidak mengenal kepada baginda Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran banyak mengenalkan kita kepada Nabi Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyiddau 'alal kufar rahamau bainahum. Dikenalkan oleh Allah Muhammad Rasulullah, disifatkan oleh Allah. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allah mengatakan, wahai nabi, sesungguhnya kami utuskan engkau untuk apa? Inna arsalnaka syahidan, sebagai saksi, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, wa nadhira mutiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah, yang berdakwah mengajak kepada Allah, sirajan munira, dan juga sebagai api cahaya yang menyinar. Dikenalkan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Banyak sekian daripada ayat-ayat yang memperkenalkan kita akan baginda Rasulullah, yang di antara matlamatnya tidak lain adalah supaya kita kenal kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita mesti kenal kepada Nabi? Supaya kita kagum dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga apabila kagum dan cinta, tiada apa yang susah dan sukar untuk kita menjadikan Nabi itu sebagai contoh tauladan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi kalau yang kita ambil itu hanya perintah tanpa mengenal siapa yang menganjurkannya, ataupun tanpa menyayangi dan mencintai yang menganjurkannya, pasti ianya menjadi suatu perkara yang sukar dan membebankan kepada kita. Tapi kalau kita mencintai orang yang menyuruhnya, kita mencintai orang yang mencontohkan kepada kita, tiada yang namanya susah dan beban kepada orang-orang yang mengikuti orang-orang yang dia cintai. Demikian para sahabat sangat dahsyat mengikuti sunnah baginda Rasulullah, yang mana sebenarnya para sahabat sangat memahami segala sunnah Nabi, dan apa yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah merupakan suatu luahan dan tanda cinta Nabi kepada kita. Kata Salman Al-Farisi mengatakan, allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta fi khira'ah. Kami diajarkan oleh Rasulullah semua benda, hatta untuk buang air pun diajarkan oleh Nabi. Kenapalah agaknya Nabi mengajarkan semua perkara diajar oleh Nabi? Kerana kami sayang kepada kita. Kenapa? Kerana kita ini manusia yang lemah. Kita ini manusia yang banyak tak tahu, tak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tak tahu bagaimana nak meraih kepada rahmat dan ridha Allah. Maka Nabi ajarkan satu persatu. Semua perkara diajarkan oleh Nabi yang kita anggap mungkin. Kenapalah banyaknya sunnah Nabi, kenapalah begini pun ada sukarnya kita nak kena buat juga, kita anggap beban, sedangkan itu adalah tanda kasih sayang Nabi kepada kita, supaya kita dapat apabila membuat seperti mana yang dibuat oleh Nabi. Ini adalah merupakan panduan-panduan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan ganjaran dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita hari ini banyak lari daripada sunnah Nabi. Kenapa? Kerana merasa susah dan payah dan beban. Kenapa? Kerana tak merasakan kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para sahabat, di dalam kasih sayangnya kepada baginda Rasulullah tiada berbelah bagi. Kalau kita mendengar daripada sahabat seperti Khabib bin Adi, begitu juga dengan Amr bin Dathinah, yang ketika mana ditawan oleh orang-orang musyrikin, ketika itu Khabib di dalam keteguhan imannya
dia dipenjarakan dan dipertontonkan dan dipermalukan sebelum dia dihukum bunuh. Tapi kasih sayangnya, cintanya kepada baginda Rasulullah, sehingga dia mempertahankan, kerana diamanahkan oleh Nabi SAW yang utuskannya adalah baginda Rasulullah untuk mengambil khabar daripada orang-orang musyrikin setelah kekalahan mereka dari peperangan Badar. Dipenjarakan, dibeli ketika itu dari keluarga Al-Harith bin Amr yang dibunuh oleh Khabib bin Adi, dibunuh dan didendamkan. Akhirnya dibeli ketika mana ditawan, kemudian dipenjarakan. Ketika keluarga daripada Al-Harith ini, seorang orang perempuan melihat siapakah yang akan dihukum bunuh ini, mereka meriwayatkan dan menceritakan di dalam penjara yang terkurung itu sedang beliau ini diikat dengan besi. Dilihat ketika itu sedang menikmati buah-buahan dan makanan-makanan yang penuh nikmat. Yang disebutkan buahnya itu buah yang di luar musim, sedang dimakan oleh Khabib bin Adi dengan penuh nikmat. Yang mana disebutkan buah itu pula bukan seperti saiz yang biasa, bahkan lebih besar daripada itu. Jamuan daripada Allah berkat cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga ketika mana beliau nak disalib ketika itu, beliau meminta izin untuk nak salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, dia mengatakan, kalau tidak kerana kamu akan menggelarkan aku sebagai takut kerana mati nanti, aku pasti suka untuk salat sebanyak-banyaknya. Oleh kerana aku takut nanti kamu mengatakan aku pengecut, dah sekarang ini aku salat 2 rakaat sudah. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sampaikan salam kepada baginda Rasulullah, dan dia yakin salamnya akan sampai kepada Nabi. Yang ternyata ketika mana dia disalib, ketika itu baginda Rasulullah mengatakan, telah syahid wa alaikumussalam ya Habib, sungguh telah sampai salammu kepada aku dan kau telah pun syahid. Subhanallah. Amr bin Nathinah ketika mana dia dibawakan untuk dihukum, ketika itu ditanya oleh Abu Sufyan yang sebelum itu belum beriman, mengatakan, wahai Amr, suka tak engkau kalau dalam keadaan sekarang ini kamu ini diseksa? Bagaimana bentuk seksaannya? Dihiris-hiris akan tubuhnya sedikit demi sedikit untuk menanggung kesakitan yang begitu dahsyat. Tapi setelah dalam keadaan yang buka yang begitu banyak, ditanya kepadanya, bagaimana pandanganmu kalau saat ini kamu berada bersama dengan keluargamu, aman, tak rasa apa-apa, seronok dengan anak dan istrimu, dan tempatmu digantikan oleh Muhammad? Apa kata Amr bin Nathinah? Zaid bin Halathinah mengatakan, sungguh demi Allah, aku tidak reda kalau hanya Nabi Muhammad dicucuk oleh satu duri yang kecil pun. Aku tak reda kalau aku ketika itu berada bersama dengan keluargaku, menikmati hidup kekeluargaan. Apatah lagi nak tukar dalam keadaan seperti ini? Aku pasti tidak reda, dan aku rela untuk aku yang menanggung semua ini demi kasih sayang kepada baginda Rasulullah. Sehingga Abu Sufyan mengatakan, sungguh luar biasa, tak ada orang yang lebih sayang kepada Nabi Muhammad berbanding daripada sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir kasih sayang yang luar biasa dari para sahabat kepada baginda Rasulullah. Kenapa? Sebab mereka menyerapi kepada kasih sayang baginda Rasulullah. Yang Nabi ini sikap dan sifatnya sentiasa kasih mengasihi di antara satu sama lain. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyampaikan salamnya kepada para sahabat, sentiasa ziarah kepada sahabatnya, sentiasa datang ke rumah sahabatnya, sentiasa bermain dengan anak-anak sahabatnya. Sikap luar biasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihi oleh para sahabat. Tidaklah susah sahabat itu kecuali akan dibantu oleh baginda Rasulullah. Tiada kalimat tidak dari mulut baginda Rasulullah kalau sekiranya diminta ataupun diminta tolong oleh para sahabat. Tak pernah Nabi mengatakan tidak. Subhanallah, semuanya akan dibantu oleh Nabi atau paling kurang dipermudahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak ini
yang luar biasa ini adalah merupakan tanda bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi itu sebagai rahmatan lil alamin. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah mendatangi kepada kamu Nabi datang kepada kita. Mana datangnya baginda Rasulullah? Datangnya Nabi itu dengan sunnahnya, dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya kepada kita, yang mana ianya adalah merupakan daripada bagaimana Nabi menyentuh kepada kita dan mempunyai hubungan yang khusus kepada kita, sehingga dengan hubungan ini sebenarnya kita adalah merupakan insan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana mengikuti kepada insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan sifat Nabi itu adalah azizun alaihi ma'anittum, yang sangat terbeban, berat apa bebanan yang kamu tanggung dirasakan oleh baginda Rasulullah. Seperti mana Khabbab bin Arat, ketika mana dianya diseksa dalam keadaan yang begitu dahsyat, dianya dirantai dengan rantai besi yang dibakar dengan api. Bayangkan bagaimana keadaannya, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ketika aku melihat kepada badan daripada Khabbab bin Arat, tak ada badan yang sengeri badannya Khabbab bin Arat, yang telah pun dililit dengan bantai-rantai besi yang dibakar dengan api. Tapi tabah dan sabar menanggung seksaan di awal permulaan Islam di tangan kaum musyrikin, demi cintanya kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan penderitaan yang luar biasa seperti ini pun yang ditanggung oleh para sahabat, seperti Ammar bin Yasir, seperti mana melihat kepada ibunya Sumayyah yang ketika itu dibunuh. Bayangkan apa yang ditanggung oleh Bilal bin Rabah. Semua penderitaan yang berat yang kita tahu ditanggung oleh para sahabat. Azizun alaihi ma'anittum. Bagi Nabi itu lebih berat. Apa yang dilihat oleh Nabi itu lebih berat ditanggung oleh baginda Rasulullah. Kenapa? Kerana Nabi sayang kepada setiap daripada kita, bahkan sahabatnya, seperti seorang ibu yang lebih daripada ibu yang menyayangi kepada anak. Ibu yang melihat anaknya atau ayah yang melihat anaknya diseksa, pasti dia mengatakan, lepaskan anakku, berikan aku menjadi ganti kepadanya demi kasih sayangnya. Bayangkan Nabi yang lebih sayang daripada seorang ayah dan seorang ibu kepada anak. Bayangkan perasaan baginda Rasulullah yang melewati tempat penyiksaan yang dilihat dari bagaimana disiksa Khabbab bin Arat, bagaimana disiksa Bilal bin Rabah, bagaimana ketika itu disiksa daripada keluarga Yasir, dilihat oleh baginda Rasulullah. Nabi adalah orang yang paling sedih ketika itu. Akan tetapi baginda Rasulullah tak letih untuk sentiasa meneruskan dakwahnya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian disebutkan harisun alaikum. Nabi sangat ingin untuk memberikan kebaikan kepada kamu. Nabi berusaha, sehingga kan kalau kita tahu tiada satu sebab kebaikan kecuali ianya telah pun diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan tiada daripada dosa dan keburukan kecuali telah pun ditegur ataupun telah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hadirin, sebab itulah kasih sayang baginda Rasulullah ini hanya dapat kita merasakannya kalau kita kenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kenal kepada Nabi SAW itu, benar kenalnya akan menyebabkan kita akan jatuh cinta kepada Nabi. Ketika satu zaman khalifah, setelah daripada zaman Abu Yazid Al-Bustami, ketika itu ada salah khalifah datang ke negaranya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami telah pun meninggal dunia. Ketika itu dikumpulkan orang ramai. Dia mengatakan, siapa di kalangan kamu yang pernah jumpa dengan Abu Yazid Al-Bustami? Ketika itu semua orang sudah tidak berjumpa lagi dengan Abu Yazid Al-Bustami.
Kerana sudah pun sekian tahun akan meninggalnya Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali Allah, seorang saleh, seorang yang sangat hebat. Khalifah teringin ketika itu berjumpa dengan orang yang pernah berjumpa dengan Abu Yazid Al-Bustami. Ternyata ketika itu ada seorang tua yang keluar daripada kelompok orang ramai itu mengatakan, aku pernah berjumpa dan melihat kepada Abu Yazid Al-Bustami. Kata Khalifah, aku ingin tanya kepada kamu, apakah pesanan yang kamu dengar daripada Abu Yazid Al-Bustami supaya kita semua mendapatkan faedah dari perkataannya? Dia mengatakan, Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, barang siapa yang melihat kepada aku, maka dia tidak akan dibakar di dalam neraka. Khalifah terkejut. Khalifah mengatakan mustahil. Dengan melihat kepada wajah dan daripada Abu Yazid Al-Bustami, akan seseorang itu dikecualikan dibakar daripada neraka. Sedangkan Abu Jahal melihat kepada baginda Rasulullah, bukankah Rasulullah lebih mulia daripada Abu Yazid Al-Bustami? Kata orang tua ini, sesungguhnya Abu Jahal itu dia tidak melihat kepada Rasulullah, tapi yang dia lihat adalah yatim yang dipelihara oleh Abu Talib. Bezanya pandangan itu. Yang dia lihat itu adalah Muhammad, seorang yatim yang dipelihara oleh Abu Talib, bukan Rasulullah, bukan Nabi Allah, bukan Habibullah. Tapi yang dilihat itu adalah seperti orang lain yang biasa. Demikian maksud yang dimaksudkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Kalau mereka melihat Abu Yazid itu dengan pandangan beliau adalah seorang wali Allah, seorang saleh yang menghidupkan syiar Allah, yang menjalankan perintah Allah, pasti kalau mereka betul-betul melihat dengan pandangan mahabbah dan cinta dan mencontohi kepada Abu Yazid Al-Bustami, pasti mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Begitu keadaannya pada zaman baginda Rasulullah. Kalaulah orang-orang musyrikin melihat kepada Nabi itu dengan pandangan Nabi itu seorang Rasul, mengagumi dan juga kenal kepada baginda Rasulullah, mustahil mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Akan tetapi mereka hanya melihat Nabi SAW sebagai manusia biasa dan anak yatim yang mana ketika itu tak beza dengan yang lain, makan dan minum dan pergi pasar seperti orang-orang yang lain. Demikian kita kena kenal kepada baginda Rasulullah, supaya kita kenalkan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita hero-nya adalah baginda Rasulullah, supaya cerita yang banyak kita ceritakan di rumah tangga kita cerita Rasulullah, supaya yang kita selalu bersembang perihal sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya anak-anak kita mengagumi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding daripada dia mengagumi kepada penghibur-penghibur dan pemain-pemain sukan dan sebagainya. Kerana dengan kita menceritakan kepada mereka akan kehebatan baginda Rasulullah, pasti mereka akan mengagumi dan juga mereka akan mencintai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, terakhirnya saya ingin berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan, marilah dengan semangat kita berada dalam bulan Rabiul Awal ini, yang disebutkan oleh para ulama adalah bulan kelahiran baginda Rasulullah. Benar, kalau kita katakan bahawa sesungguhnya di dalam bulan-bulan yang lain ada banyak kehebatan-kehebatan, di dalam bulan Ramadan Allah gandakan ganjaran kehebatannya, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Benar, di sana ada kehebatan. Di dalam bulan Rajab berlaku Isra wal Mi'raj. Di dalam bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban. Di dalam Zulhijjah adanya yang disebutkan ibadah haji. Di dalam bulan-bulan yang lain banyak daripada syiar dan juga kebesaran-kebesaran daripada hari-hari dan bulan-bulan yang hebat semuanya itu. Maka di dalam bulan Rabiul Awal ini Allah menjadikan bulan ini hebat dengan kehebatan baginda Rasulullah. Kalaulah Nabi ini lahir dalam bulan Ramadan, pasti orang mengatakan, oh
Nabi lahir dalam bulan mulia, sebab itu Nabi mulia. Tetapi Nabi lahir dalam bulan Rabiul Awal yang tiada apa-apa, tetapi bulan itu menjadi mulia kerana kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua yang kita sebutkan tadi, daripada sekian banyak daripada kehebatan hari tadi, tidak akan muncul, tidak akan ada, tiada yang kita pergi hari raya dengan pakaian hebat dan sebagainya tanpa detik yang paling hebat, iaitu detik kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat perlu untuk kita kenang. Kalaulah detik kelahiran anak kita, kita tak pernah lupa sekalipun, bahkan kita sangat ingat, bahkan kita ulang cerita. Akan anak kita dah besar pun kita ingatkan, ingat tak dulu ketika kau lahir, aku ingat lagi wajahmu, bagaimana keadaanmu, tangisanmu, siapa yang azankan, bagaimana lagu azannya dan sebagainya. Semua peristiwa itu diingatkan kepada anak-anaknya. Lebih-lebih lagi seorang ibu yang ingat ketika saat dia melahirkan kepada anaknya. Sesungguhnya tiada kelahiran yang lebih utama di dunia ini melebihi kelahiran baginda Rasulullah SAW, yang patut dikenang, yang patut diceritakan, yang patut untuk kita ingatkan, yang patut kita berkongsi dan menceritakan dan bergembira dengan kelahiran. Dan dengan sebab kelahiran itulah kita dapat hari ini dengan rahmatnya Islam, dengan nikmat iman yang telah menjatuhkan kejahilan dan kesyirikan dan juga kekufuran. Semuanya berkat daripada satu malam yang begitu mulia, yaitu detik kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenang pada malam ini. Bersyukur kepada Allah kerana alhamdulillah kita di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengenang akan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu, dan sentiasalah kita mengenangnya. Tak tunggu Rabiul Awal, pada bulan apa pun kita mengenang kepada kelahiran dan juga mengenang kepada baginda Rasulullah SAW. Yang ini adalah untuk menambahkan iman dan memberikan kemantapan kepada hati kita, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita balik hati kita akan bersemangat untuk menghidupkan sunnah baginda Rasulullah. Dan Nabi janjikan kepada kita adalah seseorang yang berada di zaman ini menghidupkan satu sunnah baginda Rasulullah SAW, maka dianya seperti pahala 1000 orang yang syahid. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan kita untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Allah mengukuhkan iman dan juga takwa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam hati kita cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kepada anak dan keturunan kita, dan Allah tukarkan dosa-dosa kita kepada kebaikan dan hasanat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan rahmat kepada kita, dan juga di dalam rumah tangga kita yang dihidupkan dengan zikrullah, dan dihidupkan dengan tilawatul Quran, dan dihidupkan dengan memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wal 'afwu minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.